Jalan-jalan cari makan bersama Naz Rahman. Kita mencari tempat yang sesuai dan sedap untuk berbuka puasa. Cadangan kita untuk anda semua. Kita mula di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur. Ini dia Jalan Datuk Sulaiman dan kita mencari satu restoran yang membawa rasa dari Xinjiang, China. Ini dia yang Malatok. Sebenarnya dia konsep dinamakan Malatok kerana dia menggunakan sos mala daripada China dan kita boleh tentukan tahap kepedasannya. Bulan-bulan puasa ni, jom kita tengok apa yang sedap. Kalau pertama kali datang sini tapi tak tahu macam mana nak order, macam mana cara dia ni? Saya baik Cik Aidi kita ada di sini sebagai pengurusnya. Cik Aidi, mana datang ilham untuk buat konsep macam ni? Ilham dia datang sebab dekat Malaysia ni ada banyak food, tapi Chinese Muslim food yang berkonsepkan daripada Sichuan kurang. So kami telah sediakan atau menciptakan satu masakan yang pelbagai, mula daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dan pelbagai bangsa boleh makan di sini untuk cuba masakan daripada Cina, daripada Sichuan. Okey, makan dekat Malatok ni satu yang best dia dia fusion. Fusion apa kalau ada Chinese dengan apa ni Asian lah. Oh, kualiti okey, memang sedap and kena pada cita rasa saya lah. Jadi selain daripada memilih makanan sendiri, lepas tu kita pergi timbang, lepas tu kita makan mengikut tahap kepedasannya, ala carte pun ada juga kepada yang tak nak atau malas nak pilih, tak tahu macam satu nak pilih, makan kat sini buat pertama kalinya, kita boleh order combo dia yang dah sedia ada. Ini dipanggil seafood combo. Stay kat sini. Macam-macam seafood yang ada. Dia ada udang digoreng rangup. Lepas tu kat sini dia ada fish fillet, dia juga digoreng rangup, breaded pula tu. Dan kat bawah dia, inilah dia mi dia. Dan saya yang pernah makan kat sini, untuk buka puasa, jaga-jagalah sebab kadang-kadang perut kita kosong kan. Kalau makan pedas menggigit macam ni, nanti mungkin ada accident, tahu tidak accident. Tapi kalau rasa tak tahan pedas dia terlalu menggigit macam tu, jangan khawatir. Kat sini dia dah sediakan sirap Bandung istimewa dan susu adalah minuman yang paling sesuai untuk kita potong pedas, tahu tidak? Sebab itulah susu dia lebih kat sini, panggil dia Blackpink sebab dia ada sirap dan dia juga ada cincau hitam dan merah jambu. Blackpink lah katakan. Apa lagi yang pedas? Kat sini kita ada dumplings. Dumpling ni dia ada goreng dan dia ada steam juga. Dan dia boleh cicah dengan dua jenis sos yang ada kat sini. Kat sini dia ada mayonnaise base. Mala dia atau biji ladi hitam tu dengan serbuk cili tu dicampurkan dalam mayonnaise. Jadi ada rasa lemak-lemak di sana, tak begitu pedas. Kalau nak challenging sikit, kita boleh minta sos mala dia. Kiralah macam mana anda menahan pedas. Untuk peminat-peminat ikan, di sini kita nak pilih satu menu yang dinamakan Malanese Steamed Fish. Jadi kat sini ikan dikukus secukup rasa. Kepada yang biasa makan makanan Cina yang berasal dari Xinjiang, orang memang suka guna chili oil. Dan dengan sos mala yang ada kat dalam ni, kononnya sos mala ni dia pedas dan dia numbing atau dia kebas. Tapi bukan di sini Bila masuk dalam mulut, pertama sekali peluh-peluh sayang anda akan keluar. Nombor dua, gigit dia. Pedas dia menggigit sampai atas kepala, anda rasa macam gatal-gatal gitu kan. Kepada yang pandai makan, memang anda pernah rasa perasaan ini. Inilah dia tahap kepedasan dia. Jadi sekali lagi, kalau tak tahan, start dengan satu dulu. Paling best kalau kita makan dengan nasi putih biasa je. Kepada kanak-kanak yang datang sini, tengok mak dengan ayah berpeluh-peluh tengah makan ni. Tapi adik-adik kita, tak makan pedas lah, takut lah. Tak apa, kita ada something for everyone. Di sini, salted egg prawn pau-nya memang menjadi best seller ya. Jadi pau di sini dia bukan sumbat-sumbat jadi satu pau yang berbola macam tu. Dia lipat-lipat macam ni macam tortilla. Kat sini kita ada salted egg prawn-nya digoreng rangup dan manis lemak-lemak di sana dengan rotinya roti pau lah. Dia datang dalam set 3 dan ini garanti tak pedas. Semua orang boleh makan dan semua orang boleh menikmati makanan yang Malatok begitu. Jadi kepada anda yang ingin cuba sesuatu yang baru, pengalaman makan yang baru atau anda peminat Sichuan, inilah tempatnya. Jalan Datuk Sulaiman, Taman Tun Dr. Ismail,
Kuala Lumpur. Kalau berada di luar kawasan sikit tu, delivery pun boleh. Tapi kalau yang betul-betul di luar kawasan, harap-harap kita memberi inspirasi untuk anda semua berbuka puasa. Carilah cincang-cincang restoran yang berdekatan anda untuk berbuka puasa. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Terima kasih kerana masih bersama kami dan kami masih memaparkan makanan Cina asalkan halalan thayyiban. Kali ini atas talian pula kita war-warkan tentang Chopsticks by Muhammad On, authentic Chinese Muslim food. Dan untuk saya lah, apa yang saya pilih di atas talian insya-Allah akan memenuhi cita rasa anda semua. Kalau nak sesuatu yang ala carte begitu, teringin nak goreng-goreng, sesuatu yang sempoi tapi sedap, saya cadangkan ini dia, Kam Hiong Hokkien Mee. Apakah itu Kam Hiong? Maknanya golden fragrance atau bau keemasan. Jadi dimakan dengan Hokkien Mee, dan Hokkien Mee ni dia lebih tebal daripada biasa. Tapi kalau nak buka puasa dengan nasi sesuatu yang lebih, orang kata heavy lah, lebih berat kan, kata dah puasa satu hari kan. Inilah pilihan kita. 3 lauk utama yang sangat popular di Chopsticks by Muhammad On. Pertama sekali, salted egg baby crab. Kita kalau rakyat Malaysia ni, kalau telur masin memang semestinya pilihan nombor 1. Jadi untuk kuah-kuahnya pula, ini yang kita paparkan, iaitu signature Nyonya Fish Fillet. Signature Nyonya Fish Fillet ini datang dengan sosnya sendiri. Dan sos Nyonya ni, seperti yang anda tahu semua, kaya dengan rempah-rempah dan juga mesti ada masam-masam. Kalau tak ada masam-masam tu, dia bukan Nyonya style fish. Dan yang terakhir sekali, kalau nak kuah-kuah juga kan, ini dia, Mapo Tofu. Mapo Tofu ni, pada anda yang dah biasa makanan-makanan Cina, dia style Sichuan. Sichuan ni dia ada pedas-pedas dia, kadang-kadang ada cili padi dan dia mesti ada masam ala-ala masam cuka macam tu. Jadi bayangkan dua rasa yang berlainan, dia kombinasi di dalam mulut anda. Makan dengan nasi begitu saja pun sedap. Makan dengan signature fillet fish ni pun sedap sangat. Jadi kepada anda yang sukakan nasi atau sesuatu yang heavy, sesuatu yang berat untuk berbuka puasa, inilah pilihan saya. Dua ini, dan juga kepada yang sukakan udang. Di sini butter floss prawns dia begitu. Pilihan saya Chopsticks by Muhammad On. Ho yeah lah. #ho yeah. Dari makanan Cina, kita berpindah ke cita rasa Jepun pula. Taulah rakyat Malaysia ni, lidah dia macam-macam gitu. Terutamanya bila dah berlapar seharian tu, masa untuk berbuka puasa, saya cadangkan Sushika. Yes, bukan makanan Jepun yang biasa. Inilah dia Japanese fusion yang direka khas untuk cita rasa atau lidah rakyat Malaysia. Kita mulakan dengan celebration box. Nampak ni? Kotak dia pun cantik. Well done, presentasi yang baik Sushika. Dan di sini dalam celebration box dia ada 4 jenis dragon roll. Yang pertama, inilah dia apa roll di sini, tuna roll kat dalamnya. Yang kedua pula ada ayam teriyaki kat sini. Di sini pula kita ada udang tempura dan juga idako. Idako tu baby octopus atau octopus sotong gurita yang kecil-kecil tu. Tapi istimewa untuk Ramadan, Sushika menawarkan iftar box di sini. Kalau iftar box dia ada 4 jenis sushi yang ada dan semuanya diolahkan dengan cita rasa yang baru untuk anda rakyat Malaysia. Pertama sekali, ini dia unagi. Unagi. Nani, unagi. Apa itu unagi? Belut sebenarnya. Jadi atasnya kepingan belut yang telah pun dipanggang rangup. Dan di atasnya diletakkan bijan. Jadi ada rasa lemak bijan dan juga rasa belut. Fresh tu. Kalau makanan Jepun, dia pastinya fresh. Dan 2 cita rasa Malaysia. Memang tak boleh jumpa kat Jepun, tahu tidak? Ini dia. Pertama sekali, pilihan pertama saya adalah sushi sate. Betul, tak tipu. Inilah dia sate daging. Dia ada pulutnya di sini, ada timun kat sini. Jadi macam kita makan sate, tapi semua rasa dia dalam satu suapan gitu. Satu lagi seleksi istimewa untuk anda semua yang nak makan nasi juga. Suatu yang special. Ini dia salmon cheesy rice. Macam mana? Macam mana dia buat ni? Very interesting kalau kita nampak.
dia campurkan telur ikan dan juga salmon di atas nasi dan dicampur cheese kat dalam dia. Lepas tu dia bakar begitu. Uyo. Weh, kita godek-godek macam ni pun menggugat iman. Bukan saya nak gugat iman sendiri, semuanya untuk informasi anda semua. Sushika Japanese Fusion, telefon sekarang atas talian pun kita boleh order di Instagram dan juga Facebook. Baiklah, itulah seleksi kita setakat ini. Kita nak berehat seketika dan apabila kembali, apa lagi Nas bawakan untuk anda semua? Nantikan dalam Jalan-Jalan Cari Makan edisi Ramadan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Terima kasih. Alhamdulillah anda masih bersama saya Nas Rahman dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Dan seperti biasa, sedikit tazkirah yang saya pun nak guna abreviasi. PBM, pendek, bernas dan mantap daripada Ustaz Azam Al-Kankari kita. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun dah minta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, dahsyat. Dahsyat. Suatu konsep yang senang untuk kita ingatkan. Betul. Jadi kali ini kita nak bertanya tentang sabar. Sebab saya pun review makanan kadang-kadang, ada yang tengok tu, hilang sabar seketika tu. Jadi pun saya rasa guilty jugalah ada sikit-sikit lah. Tapi insya-Allah kita nak bertanya tentang erti sabar di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Subhanallah, betul Nas ya, para penonton, Jalan-Jalan Cari Makan semua ya, masya-Allah. Bila kita cerita tentang sabar, betul lah, sabar tengok makanan, sabar dengan perangai orang dan sebagainya. Tapi itulah matlamat Ramadan sebenarnya. Apakah tujuan Ramadan ini? Sebenarnya Ramadan ini sebagai perisai diri kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan juga PMB. Memang apa tadi? Bernah ringkas sebagai yang pandai Nas tadi kan. Baik, dia nampak macam mudah, sebenarnya yang buat ni bukan senang. Baik, tuan-tuan puan, P yang pertama apa dia? Perisai diri kita. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata, فَإِنْ سَابَحُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَكُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Apa maknanya tuan-tuan puan? Nabi kata, jika seseorang mencela ataupun ingin bergaduh dengannya, katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku berpuasa. Subhanallah. Jadi inilah cara Nabi ajar kepada kita. Mungkinlah kadang-kadang tengah jam ataupun nak pergi bazar Ramadan, nak cari makan kat tempat Nas tunjuk tadi semua tu kan. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, stresnya orang ni, parking sepah dan sebagainya. Kita ada orang ajak bergaduh, hon sana, hon sini. Orang maki kita, orang cela kita, orang hina kita, orang berajak bergaduh dengan kita. Cakap dengan dia, inni saim, sesungguhnya aku berpuasa. Subhanallah tuan-tuan puan. Kerana apa? Ramadan ini mengajar kita erti sabar dan inilah perisai diri kita. Itu P yang pertama. M yang kedua apa dia? Memahami kesusahan orang lain. Ini yang paling penting. Kalaulah dia kata dia puasa dia tak lapar, nampak benar bohong. Tak boleh. Puasa mesti lapar. Sebab apa lapar tuan-tuan puan? Sebab kita nak memahami kesusahan orang lain. Barangkali tuan-tuan puan, kita ni pukul 4, pukul 5 ataupun tengah hari dah bincang dah nak buka apa. Ada orang tuan-tuan puan nak buka pun tak ada. Kadang-kadang sahur yang semalam lah dia buat berbuka. Subhanallah. Itu sebab kita kena memahami kesusahan orang lain. Dan terakhir, B yang terakhir apa dia? Bersyukur dengan nikmat yang diberi. Ini nikmat Allah beri. Kita dapat makan. Bukan tengok JJCM rasa macam nak makan kat tempat tu. Kita terus pergi. Subhanallah. Bersyukur dengan nikmat Allah. Bagaimana? Belanja orang lain berbuka puasa. Ada rezeki lebih, beli 2. Pergi bazar Ramadan nampak murtabak, beli 2. Satu untuk kita, satu untuk jiran sebelah. Satu untuk orang susah. Inilah tanda kita bersyukur. Jadi tuan-tuan puan, sabarlah di bulan Ramadan kerana memberikan kebaikan kepada kita. Apa dia? Yang pertama, Ramadan itu menjadi perisai diri kita. M yang kedua, memahami kesusahan orang lain. Dan B yang terakhir, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bermanfaat. Daripada saya Azam Al-Kankari kembali kepada Nas. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Pendek, bernas dan mantap. Saya pun ada PMB juga. Tapi di sini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Azam dan kepada penonton kita sekalian. Janganlah kita lupa PMB kita. Perisai. Puasa itu suatu perisai buat kita. Janganlah kita lupa untuk bersyukur. Dan M di sana, kita memahami kesusahan orang lain. Itulah dia istimewa. Begitu istimewa Ramadan buat kita. InsyaAllah semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik, bertakwa di jalan Allah SWT. Dan kita berehat seketika. Dan selepas ini kita ke mana pula? Kita ke mana? Jangan ke mana-mana. Selepas ini, pastinya saya akan membuka selera anda untuk berbuka puasa nanti.
Pejam celik, ke mana Nas nak bawa kita pula? Sabar. Kita baru belajar pasal sabar kan? Untuk segmen terakhir, episod terakhir, Jalan-Jalan Cari Makan edisi Ramadan, kita nak canangkan kepada anda suatu tempat di mana kita boleh berceloteh, bersantai, bergosip. Tapi jangan gosip tajam-tajam sangat. Selamat datang ke Gossip Cafe. Tempat ni istimewa untuk saya. Macam kita pergi open house raya tau. Lepas tu dia hidangkan untuk kita. Portion dia besar pula tu. Tapi apa yang sedap? Mari kita canangkan untuk anda semua. Gossip Cafe diasaskan sejak 2018. Datin by Zura pengatasnya. Kat sini ada banyak orang gosip ke Datin? Ramai. Oh ya, ramai. Jadi gosip sampai makan lah gitu. So they will enjoy the food. Saya nak war-warkan ni, apa yang sedap orang boleh rasa kat sini? Mi rebus kriuk-kriuk. Mi kari gosip. And this salai masak lemak nogori. I pilih Gossip Cafe sebab dia ada kepelbagaian menu. Oh, tempat ni memang convenient, sesuai untuk keluarga. Kalau nak cuba makanan autentik masakan Melayu, boleh datang ke Gossip Cafe. Seperti yang disarankan oleh Datin by Zura kita mulakan dengan mi rebusnya, dengan air tangannya sendiri, resepinya sendiri. Dan apa yang saya suka tentang olahan mi rebus di sini, nampak ni? Itu pasal nama dia mi rebus daging kriuk-kriuk. Kalau daging dia dikukus dengan lembut dan ada kriuk-kriuk ni. Ni udang geragau digoreng rangup dengan tepung. Jadi bila kita makan mi rebus dia, ada tekstur di sana. Kita dapat rasa the smoothness of the keledek. Kita dapat rasa rangup kriuk-kriuk tu di sana. Dan kita rasa kelembutan daging dia kat sini. Tengok daging dia lembut macam mana. Kalau rasa macam mi rebus, okey, alright. Tapi apa lagi yang sedap? Kita cuba mi kari dia pula di sini. Jadi, kuah dia untuk saya lah agak cair daripada yang biasa. Tapi walaupun cair, full of flavour. Dah nampak ni. Udang sama besar dengan mata saya. Puas hati, tahu tidak? Tengok pun dah tercucuk-cucuk air liur kita. Tapi kepada anda yang suka ada sikit pedas-pedas lah. Ini dia. Daging salai masak lomak cili api nogori Gossip Cafe. Selalunya kalau kita makan kat cafe lah kan, daging salai dia bukannya salai betul-betul. Tapi kat sini kita betul-betul dapat rasa sabut kelapa dia tu. Itu yang menjadikan masak lomak cili api daging salai sedap. Dan apa yang saya suka ni, walaupun dia guna santan kotak, tapi lemak dia memang cukup. Lepas tu kalau guna santan kotak, dia ada manis-manis dia sikit. Saya memang suka. Apa lagi yang menawan hati kita, kalau pencuci mulut susah nak dapat. Tapai aiskrim. Jadi tapai aiskrim kat sini untuk mencuci selera kita selepas berbuka puasa. InsyaAllah pengalaman makan yang cukup best. Tapi cerita pasal pengalaman makan pun, kalau kita makan berlebihan, tak bagus lah. Sebab itulah kita sarankan Glucena yang mempunyai 4 kali lebih tinggi myoinositol untuk kita meningkatkan kepekaan insulin untuk mengawal paras glukosa dalam badan kita dengan lebih baik. Jadi lepas kita minum Glucena, kita bolehlah makan makanan-makanan kegemaran kita. Asalkan tidak berlebihan. Jadi itulah dia sahaja masa yang kita ada untuk jalan-jalan cari makan kali ini. Inilah dia episod yang terakhir menjelang Hari Raya Aidilfitri. Diharap seleksi-seleksi kita dapat memberi cadangan bernas untuk anda semua di luar sana untuk berbuka puasa. Tapi lepas raya pun kita boleh singgah tempat-tempat yang kita sarankan untuk anda menjamu selera. Anda cadangkan, kami cadangkan. InsyaAllah semoga anda suka seleksi kami buat anda. InsyaAllah JJCM akan kembali beraksi di kaca TV. Jadi nantikan musim yang terbaru. Saya Nazmul Rahman mengundurkan diri. Dan mungkin tidak terlalu cepat untuk kita mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.